Baik, kita buka majlis malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal al-kiram ashab rizal masyayikh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiru liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah sehinggalah pada satu masa dan ketika mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim sama ada lelaki ataupun perempuan. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau datang puasa silang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah. Muka surat apa tuan? 62. Okey, sambungan lah. Kita masih lagi dalam pembahasan hukum melafazkan syahadah. Di muka surat 62 Sani wa situn, Sani wa situn 6 dan 60 kemudian 62. Qala musannifu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi dari amin. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada orang yang memberi kesetiaan atau wala kepada orang Yahudi ataupun Nasrani. Apa amaran Allah? Apa amaran dia? Sini dia kata amaran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi qaumadh zalimin. Fatara zalimi fatara allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadimin. Maksudnya tuan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahizul yahud wan nasara awliya. Jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Pemandu awliya, pemimpin ataupun penolong ataupun pembantu. Awliya. Asal mana awliya ni wali lah. Fahamkan wali kan? Wali ni ialah seseorang yang Allah Ta'ala beri kelebihan lah.
orang soleh, orang tak ada kelebihan. Dengan karamah, itu wali. Tapi di sini bukan wali. Bukan wali itu. Tapi maksudnya pemimpin, penolong, pembantu, sebahagian yang lain di atas sebahagian. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dia kata wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Siapa yang mengambil mereka Yahudi Nasrani sebagai wali, pemimpin, kan, sekutu boleh kata, sekutu, pembantu, kan. Jadi orang tu termasuk dalam kumpulan mereka dah. Sama macam ayat man tashabbaha minhum man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka mereka itu termasuk dalam kaum itu. Dan orang Yahudi pun tidak pernah berhenti daripada memusuhi orang Islam. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi wali wala nasir. Ayat surah Baqarah. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha ia kepada kamu sehingga kamu masuk ke dalam agama mereka. Walan tadhakal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kecuali kamu mengikut mereka. Faham tak? Qul inna hudallahi wal huda. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dikatakan sebenarnya petunjuk. Barang siapa yang mengikut mereka, wala in tabataha wa hum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma lakum minallahi min wali wala nasir. Barang siapa yang mengikut hawa nafsunya setelah diberikan pengetahuan terhadap mereka, terhadap golongan Yahudi, kan, terhadap golongan Nasrani ini, maka Allah Ta'ala tidak akan memberi pertolongan kepada mereka lah, gitu. Baik, tapi kita kena fahamlah, ada juga orang Yahudi ini yang orang kata jenis yang tak adalah ekstrim sangatlah, ada juga tapi tak ramai. Yang ramai itu Yahudi yang Yahudi Ortodok, kan. Dia tak apa sangat, dia tak musuh sangat Islam ni. Yahudi Ortodok. Ahli kitab ni dia baca kitab. Dia ramai sebenarnya Yahudi ni ramai yang baca kitab sebenarnya apa. Tapi kadang dia pernah ada kitab lain, kitab Talmud. Namanya kitab Talmud. Dia sebenarnya kitab dia banyak Yahudi ni. Macam-macam kitab. Termasuklah kitab Taurat, kitab Injil, tapi kitab tu semua dah diubah. Yang ada pada mereka kitab Talmud. Pernah tengok kan kitab Talmud tu yang digulung tu. Digulung. Kitab tu dia bergulung, dia digulung. Dalam apa? Macam mana saya nak cakap dia macam watikah. Dia bentuk watikah, dia bergulung benda tu. Kalau pernah tengok gambar Yahudi dia pikul benda tu, tu kitab Talmud tu. Kitab Talmud yang dia pikul tu. Dia dalam bentuk bergulung. Dia punya bekas gulung tu daripada emas dia buat. Dia buat pada emas. Je tu. Mana macam-macam lah. Ritual Yahudi ni macam-macam ritual dia. Sematuk dalam ritual dia seperti apa tu? Dia sembelih ayam tu, dia letakkan ayam tu atas kepala budak. Betul, dia sembelih darah tu kena pada kepala dia. Itu salah satu cara untuk orang kata untuk menyatakan bahawa kanak-kanak itu telah balik. Dia dah balik, dia buat ritual macam tu lah. Macam-macam ritual dia lagi. Baik, seterusnya. Kemudian jadi orang Yahudi tidak akan redha terhadap agama kamu sehingga kamu ikut mereka. Cuma saya cakap tadi, ada yang ekstrim, ada yang tak ekstrim. Ada macam orang Nasrani pun tu juga, ada yang ekstrim. Ada yang sangat memusuh Islam. Ada yang tak kisah pun.
Malahan kalau Islam datang di tempat mereka pun mereka layan dengan baik. Sama mereka layan dengan orang lain, itu juga kalau Islam datang tempat mereka pun mereka layan dengan baik. Dan mereka tak paksa pun Islam ni masuk dalam agama mereka. Itu juga kita Islam pun tak paksa mereka masuk agama mereka. Betul tak? Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Apa ayat Quran tu? Qul ya kafirun. Bukan. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bir-urwatil wuthqa la infisama laha. La ikraha fiddin. Tiada paksaan masuk agama Islam. Tu saja. Separuh orang dia tafsirkan makna tiada paksaan agama tu, dia tafsir dengan makna lain. Maksudnya kalau dia tak semayang, jangan paksa dia tak semayang. Kalau dia tak tutup aurat, jangan paksa dia tutup aurat. Kalau dia tak datang masjid surau, jangan paksa dia datang masjid surau. Kalau dia buat maksiat, kita jangan paksa dia supaya berhenti. Ni tak betul lah. Dia kata jangan paksa Dan. Tak apa, jangan paksa Dan. Ini Dan punya hal, kau sibuk-sibuk apa hal. Kita pulang katalah dia nak sembahyang ke, dia tak nak sembahyang ke, dia nak marah ke, dia nak judi ke, pulang kat Dan. Dia nak main perempuan ke, pulang lah. La ikraha fiddin, tiada paksaan agama. Ini salah pertempatkan ayat tu. Ayat tu ditempatkan untuk orang kafir. Tiada paksaan masuk agama Islam sebenarnya. Tapi kalau dah masuk agama Islam, terikatlah dengan undang-undang syarak, undang-undang Islam. Dah terikat kewajipan sembahyang, kewajipan berpuasa, kewajipan berzakat, kewajipan haji bagi yang mampu, amal ma'ruf nahi mungkar. Mana dah ada kewajipan tu. Betul tak? Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang yang ada penyakit dalam hati, mana orang munafik, bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani, seraya berkata kami takut akan mendapat bencana. Fatusbihu ala ma asarru ala anfusihim nadimin. Nahsya antusibana dairah. Yaqulu, mereka berkata, ayat ni sebenarnya dia tak terjemahkan secara habis. Dia hanya terjemahkan sampai yaqulu nahsya an tusibana dairah, sampai situ je diterjemahkan. Baik, kalau kita sambung terjemahan fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indi, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala bahawa mendatangkan dan kemenangan ataupun dengan urusan daripada sisinya. Fayusbihu, maka jadilah mereka itu ala ma asarru, di atas apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rahsiakan, fi anfusim, dalam diri mereka, nadimin, hal keadaan mereka itu menyesal. Hal keadaan mereka itu menyesal. Faham? Jadi ayat ni tuan, ada banyak benda nak sebut ayat ni sebenarnya. Pertama, dia kata jangan kamu ambil Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Kedua, kalau kamu ambil mereka sebagai pemimpin, kamu pun masuk macam kumpulan mereka juga. Kedua. Ketiga, Allah Ta'ala kata tak beri petunjuk orang zalim. Siapa yang ada sifat zalim, Allah Ta'ala tak bagi petunjuk. Kecuali dia berusaha untuk meninggalkan kezaliman itu. Pemana zalim? Zalim ni pelbagai bentuk. Antara zalim ni ialah fitnah orang, zalim lah. Pukul orang, zalim. Tumbuk orang tanpa sebab, zalim lah. Apa lagi zalim? Zalim pun ada macam-macam. Salah satu zalim atas diri sendiri pun zalim juga. Zalim atas diri sendiri, mana tak tunaikan hak diri sendiri pun tak tunaikan. Zalim bekerja, contoh bekerja tak berhenti-henti, zalim tak? Zalim atas diri sendiri. Sebab badan pun perlu rehat. Tahu tak? Badan perlu rehat juga. Ni bekerja yang siang, malam, pagi, petang bekerja, outstation, OT tak habis.
Habis bila kau nak rehat? Jadi memaksa badan kan. Orang macam tu silap air bulan habis, sampai tahap yang ketiganya mati. Main game macam budak-budak kan, main game tak habis-habis. Tu zalim tak? Zalim, dia zalim atas diri sendiri. Tu sebabnya tengok tu dalam FB ada yang gila tu kan. Tapi bukan Malaysia lah, ni Malaysia dia jadi gila. Kan dia gila minum. Mata mendelah ya. Dekat tangan tak ada apa, kosong. Dekat tangan tak ada handset. Tapi dia jadi mata mendelah ya. Gila, jadi gila. Nampak? Sebab apa? Dia main game tak habis-habis. 24 jam main. Akhir jadi gila. Kenapa? Dia menzalimi atas diri dia sendiri. Macam tu. Apalagi kalau zalim kat orang lain. Betul tak? Macam tu. Baik. Kemudian nak sebut juga tentang penyakit dalam hati. Kamu akan melihat orang yang ada penyakit dalam hati. Mana orang munafik bersegera mendekati Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Nasya'an tusibana dairah. Kami takut akan mendapat bencana. Sebab apa? Dia asas sifat-sifat munafik dan sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Jadi orang munafik ni pun dia takut juga bencana. Sebenarnya atau sebab dia berjumpa orang Yahudi Nasrani, dia bagi peringatan. Akhlak kau ni Yahudi tak betul ni, perangai kau ni tak elok. Kamu telah mendustakan para nabi dan para rasul. Jadi orang munafik dia bagi peringatan kepada mereka. Tapi betul tak tahu je. Seterusnya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mendatangkan kemenangan pada rasulnya dan keputusan pada sisinya. Maka oleh itu mereka akan menyesal atas apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan sampai pada mereka rahsiakan dalam hati mereka ini. Ini sebenarnya terjemahan daripada ayat atas itu, sambungan dia, terjemahan pada ayat. Dia mulai daripada fa'asallahu ayat bi fathi itu. Terjemahan di mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mendatangkan kemenangan kepada rasulnya atau keputusan di sisinya. Patus payusbihu ala ma'asaru bi anfusihim natimin. Mudah-mudahan maka oleh itu mereka akan menyesal atas apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Baik, seterusnya, oleh itu tak boleh dijadikan alasan kufur dengan kepentingan harta benda, pangkat dan juga keluarga. Tak boleh dijadikan alasan kufur dengan kepentingan harta benda, pangkat dan keluarga. Yang disebabkan oleh kerana sayangkan harta, sayangkan pangkat, sayangkan harta benda, maka dia murtad, keluar dari Islam, masuk agama lain. Kenapa? Kerana dia nampak agama lain tu contohnya macam lebih baik, lebih bagus pada anggapan dia lah. Malahan agama lain kadang-kadang nampak dia menawarkan sesuatu. Kau susah kan? Tak apa, datang gereja, datang kat gereja. Kita bagi duit. Bagi duit, bagi beras, semua kita bagi. Banyak. Jadi orang macam ni kan, ada yang jenis spesial macam tu, dia mudah tertarik lah. Akhirnya masuk agama lain. Macam tu, sikit demi sikit akhir masuk. Kadang ada juga berkelasan kan, dia minta bantuan orang Islam, tapi Islam tak bagi bantuan. Sebab Islam ni kan, Islam ni memanglah orang kata ada masanya kita bantulah, setakat ni kita bantu, mana boleh bantulah. Nak bantu selalu tak dapat dah. Kerana dalam konteks Islam ni kena usaha juga. Islam ni menekan kepada usaha, bekerja dan berusaha sendiri. Jangan hanya mengharapkan pemberian. Ada separuh daripada hamba Allah ni bila masuk Islam, convert Islam, jadi semata-mata nakkan bantuan, nak duit dan sebagainya kan. Bila bantuan tak ada, orang tak bagi sumbangan duit, maka dia tinggal kat Islam, masuk ke Malaysia. Faham? Itu tujuan dia. Tapi bukan semualah. Ada yang okey. Malahan bila dah masuk Islam, dia menjadi pendakwah pula kepada Islam.
dia pula pendakwah, dia ke depan kan, dia orang kata bagi ucapan, dia tarik pula sahabat-sahabat lain masuk Islam dan sebagainya. Bagus. Ni yang tak bagus ni kan, dia kata Islam ni, orang Islam ni tak bagi bantuan, susah dia kan. Jadi akhirnya dia merempat, duk merempat, lepas tu orang agama lain datang bantu orang. Akhirnya masuk agama lain. Nampak? Faham kan? Baik. Islam ni memanglah ada masanya kita kena bantu orang, ada masanya kita minta dia kena usaha sendiri, kena bekerja. Malah Nabi juga sebut ialah dengan amalan tangan kamu sendiri. Malahan Rasulullah SAW juga sebut, orang kata sebaik-baik kamu itu kan, kamu ambil barang, pergi masuk lautan, cari kayu api, buat pula kayu api dan kamu jual. Itu lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada orang lain. Faham kan? Biasa terdengar kan? Itu lebih baik daripada kamu minta-minta kepada orang lain. Ini tidak ada bagi alasan. Macam tu lah. Hari ni tak dapat jaga. Susah kan? Macam tu. Baik. Kemudian, oleh itu tak boleh jadikan alasan kufur dengan kepentingan harta benda, pangkat dan keluarga. Yang boleh jadikan alasan paksaan adalah seperti yang berlaku kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya, yang menjadi sebab turunnya ayat kemudahan dengan menghadapi paksaan dengan syarat hatinya telah reda sesekali dengan kufuran itu. Dengan syaratnya hatinya tak reda. Faham kan? Tidak reda dengan sesekali dengan kufuran. Apalagi kalau tak ada dalam paksaan itu dan tidak ada kemudahan. Apalagi kalau paksaan itu hanya paksaan sikit-sikit je. Kalau kita lihat di belakang, paksaan mestilah orang kata orang yang memaksa itu boleh orang kata meneruskan paksaan dia. Kalau mana kalau dia ancam bunuh tu, dia boleh terus meneruskan niatnya untuk bunuh kita. Macam tu. Tetapi itu barulah kita boleh mengikut apa yang dia cakap. Kita boleh ikut apa dia cakap. Mana sampai orang kata boleh nyawa kita melayang lah, baru sampai itu. Tapi kalau hanya setakat cantik-cantik macam tu tak boleh. Itu bukan paksaan yang ada. Itu bukan paksaan. Baik. Kemudian kalau hilang harta benda pun, rumah dibakar, pangkat ditarik, keluarga diancam, tapi ancam sikit-sikit, tu belum lagi paksaan. Paksaan mestilah macam keluarga pada keluarga Ammar bin Yasir, kan, diseksa, dibunuh, disula kan, ibu dia disula kan. Itu lain pada. Baik, seterusnya berkata Imam Qurtubi, telah menjadi ijma' ulama' bahawa orang yang dipaksa dengan kufuran lalu dia memilih mati dibunuh adalah syahid dan mendapat pahala yang lebih besar dan lebih baik daripada orang menerima kemudahan. Faham tak? So ada dua pilihan. Sama ada kau nak mati syahid ataupun kau nak ikut apa yang dipaksa oleh orang yang memaksa. Boleh pilih sama ada nak mati syahid atau, tapi antara mengikut apa yang disuruh oleh orang memaksa dengan ancaman yang berat tadi dengan mati syahid adalah lebih baik. Lebih baik daripada kita menurut kata-kata dia lah. Gitu. Masalahnya kadang orang yang memaksa itu dia tak bunuh orang itu, dia seksa. Siang, malam, pagi, petang, seksa. Boleh tahan ke? Macam berlaku di Syria kan. Siang, malam, pagi, petang, seksa. Pukul. Mana? Gitu. Berat sesaat. Nak tanggung lah. Kita tak kena kerja tu. Sahabat-sahabat kita yang di luar negara kena macam tu. Kita tak kena. Kita tak ada kena macam tu lagi lah. Baik, itu dah berlaku kepada Ashabul Ukhdud yang disebut ceritanya dalam Quran, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Khabbab bin Al-Arad.
Qad kana man qablakum yu'khazu rajula fayahfaru lahu bil ardi fayaj'alu fiha summa yu'ti biminsyar. Biminsyar, tu ada mim tu, biminsyar. Fayudahu ala ra'sihi fayaj'alu nisfaini fayamshutul hadid. Ma duna lahmihi wa izamihi ma yasuddu zalika an dinihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, dia mengadu pada Nabi lah, ya Rasulullah, kan, kau tak nampakkah kita ni ada ni seksa macam-macam lah, ditahan makanan, kan, dipukul dan sebagainya, kan, tak boleh ke kau ya Allah, ya Nabi Allah, doa kepada Allah supaya kita ni segera diberikan pertolongan dan kita ni segera diberikan kemenangan. Apa jawapan Rasulullah ni? Jawapan dia, sesungguhnya orang sebelum kamu ada yang ditanam hidup-hidup dan ada yang digergaji di atas kepalanya sehingga terbelah dua, dan ada kalanya dikupas dengan sikat besi mengoyak daging dan tulang. Keadaan begitu tidak menggoncangkan pegangannya terhadap agamanya. Jadi sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ni panjang. Dia habis sikit je. Nak cerita kepada kita tentang sifat sabar yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat tadi namanya kabar Arab ni mengadu pada Nabi lah. Ya Muhammad, kau tak nampak ke sahabat-sahabat kita dipukul seksa? Tak boleh ke kau minta pada Allah supaya diturunkan pertolongan, bantuan segera dan sebagainya, supaya dimusnahkan semua kafir dan sebagainya? Tapi Nabi tak ada pun doa. Nabi cakap pada Khabbab, ya Khabbab, sabarlah. Kata silakan, sabarlah. Janganlah cepat kita ni orang kata minta bantuan daripada Allah. Sabar banyak-banyak. Kerana ada sebelum ini, umat sebelum ini, mereka pun diuji dengan berbagai ujian. Ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang digaji sampai terbelah dua, ada pula dikupas dengan sikat besi pengoyak daging dan tulang. Tapi mereka tetap meneruskan pengabdian diri mereka kepada Allah. Mereka tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Ni ayat ni sebenarnya tuju kepada orang yang berjihad pada jalan Allah. Orang yang berjihad pada jalan Allah, kan, dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, dengan umur mereka, dengan pena mereka, dengan apa ajalah, berbagai cara nak berjihad ni, dengan suara mereka, dan ada di kalangan berjihad ni nak cepat menang. Dia kata nak cepat menang. Kenapa lah Islam tak menang? Kan? Gitu. Nabi pun jawablah dengan menggunakan hadis ni. Gitu. So kena banyak bersabarlah, kata Rasulullah. Habis. Sebenarnya kita masuk iman. Definisi iman. Iman pada bahasa berarti keamanan. Berasal daripada kalimat amina. Amina iaitu aman daripada segala kesalahan. Ia juga daripada diambil perkataan aminun, percaya atau tasdik, pembenaran. Dan mukmin berarti orang beriman. Mukmin pula berarti beriman. Itu perkataan iman. Iman ni kalau diambil perkataan amina bermakna aman. Aman. Mana orang beriman kan aman. Bila masuk iman, masuk Islam, beriman pada Allah, aman lah tu. Aman tu mana? Aman akidah dia, selamat akidah dia. Tapi batang tubuh belum tentu aman lagi. Batang tubuh boleh tentu aman. Kadang kena pukul, seksa, macam yang berlaku para sahabat. Bilal bin Rabah, ingat kan? Bilal bin Rabah macam mana keadaan? Pukul, ditarik di padang pasir, kemudian letak batu atas badan dia, maka dia kata ahad, ahad, ahad. Itu pada pemula Islam. Macam tu yang berlaku. Jadi beliau masuk Islam sebenarnya aman. Aman jiwa dia. Gitu. Maknanya dia bila masih, maknanya apa saja betul-betul kesesaan, kan, hanya segilah riah saja. Batin mereka tak rasa seksa pun. Kau nak seksa zahir lah. Kau seksa zahir.
Tapi batin kau tak boleh nak sesa. Kau tak boleh ubah iman seseorang. Akidah tak boleh nak ubah. Kau boleh pukul lah, tapi akidah tak boleh tukar kan. Macam tu. Baik. Baik, kemudian pada istilah pula ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, beramal dengan perbuatan anggota sebagaimana dipersetujui di para ulama usuluddin. At-tasdiq bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Tasdiq membenarkan dengan hati, ikrar pengakuan dengan lidah, amal bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Beramal dengan anggota badan. Cuma ada sebagai ulama dalam mazhab Ahlussunnah ni juga kan, seperti Imam Sanusi dan sebagainya, dia kata iman ni cukup tasdiq bil qalbi saja. Cukup tasdiq bil qalbi dan takrir bil lisan. Tak perlu dengan amal soleh. Tak perlu dengan amal bil arkan. Sebab apa? Sebab ada di kalangan manusia ni tak semuanya sempurna panca indera dia. Tak semua sempurna juga. Ada yang sempurna memang sesuai lah, kita suruh dia beramal dengan soleh. Habis yang tak sempurna panca indera macam mana? Susah kita nak suruh dia beramal soleh. Kadang kita cakap pun dia tak dengar. Dia tak faham apa kita cakap. Sebab dia terpaksa menggunakan bahasa syarat. Kita bahasa syarat pun tak tahu macam mana nak berinteraksi dengan dia. Kita bahasa syarat tak tahu macam mana tuan-tuan nak berdakwah dengan golongan tu. Susah nak dakwah. Kecuali kalau tuan-tuan belajar bahasa syarat, baru tuan-tuan boleh dakwah dia. Kalau tak, dia akan berada dalam dunia dia saja. Susah. Faham kan? Tapi cuma dia tak kacau orang je lah. Dia tak kacau orang macam tu. Tapi susah lah kita nak suruh dia amal soleh. Kita nak suruh sembahyang susah. Kita cakap dia tak dengar kan. Kemudian ada pula ini bisu. Amal anggota badan. Jadi dia kata ada sebagai ulama menyatakan digugurkan amal dengan amalkan. Tapi sebagai ulama kata mesti disertai dengan amal soleh. Kerana ayat Quran pun sebut innal ladzina amanu wa aminus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh. Faham kan? Semana digabungkan dengan amal soleh. Faham tak? Tapi amal soleh ni maknanya hanya sebagai pelengkap saja, bukan syarat kepada iman itu. Bukan syarat iman, tapi sebagai pelengkap pada iman saja. Baik, seterusnya, iman adalah asas penting menjadi tapak tempat berdirinya peribadi mukmin. Kalau manusia dibaratkan macam sepohon pokok lah, maka iman tu akan tunjang dia. Tak? Kalau lah manusia ni macam sebatang pokok, macam kita ni macam pokok, iman dia mana? Akar dia. Akar yang jauh masuk ke dalam tanah, akar tunjang kan. Jadi kalau di lontung dek puting beliung ke apa bondo lontung, dia macam steady dia. Kalau pun patah hentih je lah. Belatih patah, tapi dia punya tu tak patah. Lama-lama nanti dia akan tumbuh balik. Sebab apa? Akar itu masuk kuat. Cuba akar tak kuat. Apa contoh pokok akar tak kuat? Apa? Kelapa pokok kelapa kan? Pokok kelapa tu tengoklah kalau angin landa dia kalau dia terbungkeh tu, habis dia punya tu terbungkeh semua. Macam tu. Tapi susah juga kita nak tumbangkan pokok kelapa ni. Saya tengok ke tepi laut tu, pokok apa yang banyak tepi laut? Pokok kelapa. Nampak? Tapi kalau dia dah tumbang, habis akar-akar tu semua tumbang. Dia terbungkeh terus. Faham kan? Jadi iman adalah punca tenaga, tempat lahirnya segala-galanya kita perlukan dalam hidup ini. Iman adalah kekuatan yang akan menguatkan jiwa. Iman adalah penyuluh yang akan menyelamatkan manusia daripada gelap dalam sesat. Jika kita memiliki iman, sesungguhnya kita telah memiliki segala-galanya. Faham? Itu sebabnya cabang iman ni banyak. Ada ulama yang tekan 60 cabang iman. 60 cabang iman. Jadi kalau kita nak lengkap sempurna,
Mana setiap 60 tu kita selesaikanlah. Kita amalkanlah setiap 60. Paling tinggi iman iaitulah mengucap 2 kalimah syahadat. Itu iman paling tinggi. Paling rendah buang duri kat jalan. Itu iman paling rendah. Wal hayat syu'batul iman minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Malu pun sebagai iman. Semua iman banyak cabang-cabang dia. Kalau kita dapat sempurnakan semua, alhamdulillah. Lagi lah. Buat baik kepada ibu bapa pun iman. Hormati jiran, iman. Datang ke masjid mengajar ilmu pun masuk iman. Iman juga. Apa Allah sebut? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah di akhirat. Masuk iman. So mana memakmurkan rumah Allah, masuk iman. Habis macam mana orang yang tak makmurkan? Susah nak cakap. Yang tak pernah jenguk surau, tak pernah jenguk masjid, kan? Macam mana tu? Mana pergi iman itu? Sedangkan Allah tersebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dari akhirat. Kalau tak, kita tak masuk dalam kategori orang yang beriman dengan Allah dari akhirat. Habis iman apa? Macam mana nak cakap tu? Susah kita cakap. Kalau kita cakap kapi kan marah, kan? Kau ni kapi lah, tak datang lantung suam, kan? Kau jangan kau cakap dan kapi, kan? Marah dia kan? Tapi ayat Quran jelas semua je tu. Faham kan? Ayat ni banyak, kat masjid-masjid surau banyak. Tulisan khot kat masjid surau. Innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika minal muhtadin. Ayat sampai situ. Seterusnya, oleh itu iman sangat penting dan perlu dimiliki. Sudah menjadi sunatullah, sesuatu yang berharga sukar dimiliki. Nampak? Iman sangat penting dan perlu dimiliki. Sudah menjadi sunatullah, sesuatu yang berharga sukar dimiliki. Ia tak mungkin datang sendiri tanpa usaha dan ikhtiar. Nampak? Mesti ada usaha dan ikhtiar. Macam kita ni alhamdulillah lah, lahir-lahir je Islam. Mak bapak memang Islam, betul tak? Tapi kalau mak bapak saja Islam, kita pun buat dono je tentang Islam ni, tak selesai juga. Selesai tak? Tak selesai. Apalagi kalau orang itu telah balik dan berakal. Kalau dia masih budak-budak lagi, boleh mak ayah dia tanggung lagi kalau dia tak solat. Habis kalau dia dah berjanggut, berbisai, kan, tapi tak solat, takkan mak ayah nak tanggung lagi? Betul tak? Tak ada mak ayah tanggung lagi dah. Dia tanggung sendiri dah. Dah berjanggut, berbisai semua, kan. Baik. Seterusnya, ia tidak mungkin datang sini tanpa usaha dan ikhtiar. Semana mesti ada usaha ikhtiar. Orang kafir contohnya masuk Islam pun mereka usaha jugalah. Usaha dan ikhtiar. Tak boleh tanpa usaha ikhtiar. Dan untuk mendapatkannya, kita mesti pula berusaha bersungguh-sungguh dengan apa yang ada pada kita, sama ada masa, tenaga, fikiran, jiwa, nyawa, apa sajalah, dikorbankan demi untuk mendapatkan iman. Nampak? Kalau tuan-tuan orang kata biasa tak dengar IKIM, rancangan Islam Agamaku. Nah kan? Islam Agamaku ni dia hanya untuk, dia temu ramah untuk orang-orang yang bukan Islam je masuk Islam. Dia dah masuk Islam, dia asalnya bukan Islam, masuk Islam, kan? Masuk Islam, dia ceritakan pengalaman dia ketika masuk Islam. Setiap hari apa saya ingat? Dia ada tertentu lah. Seminggu mesti ada sekali. Yes, Islam Agamaku. Itu memang fokus cerita dia untuk saudara-saudara baru saja. Mu'alaf. Jadi mereka ceritakan pengalaman mereka, kan?
cabaran-cabaran, ujian-ujian. Ada ujian-ujian yang gertir, ada yang nak dibunuh, dipukul, dipulau keluarga, macam-macam lah. Ada yang tak, ujian tak getir. Ada mak ayah terima, walaupun mak ayah tak masuk Islam, tapi mak ayah redha anak dia masuk Islam. Mana tak besar ujian lah pada mereka. Yang besar ujian tu yang jadi macam mak ayah halau, mak ayah pukul, mak ayah kurung mereka kan, kerana masuk Islam dan sebagainya. Macam-macam lah ujian-ujian dan cabaran-cabaran yang hadapi oleh saudara-saudara baru ni. Baik, seterusnya, iman wajib dipelihara dan dipertahankan. Sikit lagi boleh? Sikit ya. Iman wajib dipelihara dan dipertahankan oleh sebab iman saja yang menjadi keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, di mana segala kepentingan yang lain adalah hiasan semata-mata. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala juga sebut, Zuina lillahi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah. Dihiasi manusia ini, kehidupan dunia ni cinta kepada Zuina lillahi hubbus syahawat, cinta kepada hawa nafsu syahwat. Zuina lillahi hubbus syahawat minan nisa', cinta pada perempuan, nisa wal banin, anak-anak, cinta pada anak-anak. Kemudian wa qanatil muqantarah, emas dan perak. Waz zahabi. Kata harta benda lah, harta benda, emas perak. Waz zahabi min al-fiddah wal khayl musawwamah. Kuda-kuda tambatan, kuda tambat. Kuda kan mahal harga dia kan. Kalau kuda padi murah lah. Kuda padi. Ni kuda yang salimnya tu, tengoklah punya badan ni besar, tinggi kan. Itu mahal. Kuda-kuda daripada barat tu memang mahal kan. Dia boleh lompat, kereta pun dia boleh lompat kan. Kuda kan. Kalau tuan ni, kalau dia tendang habis tercampak. Dia tendang dengan kaki dia kan. Pung, tercampak. Silap-silap palu pun pecah. Kuat kan, kuda kan, kuda kuat. Jadi kuda termasuk dalam barang perhiasan. Jadi kenapa dalam ayat tersebut kuda? Mas, perak kan, perniagaan yang kamu takut rugi, kuda-kuda tambatan. Kenapa sebab kuda? Kerana kuda ni nilainya tinggi. Menjadi orang kata pujaan kepada orang ramai. Bagi orang ada duit lah. Orang duit ni dia akan cari kuda. Dia cari kuda. Dengan kuda tadi dia boleh orang kata menunggang kuda pergi memburu masuk lautan, sebagainya kan. Baik. Dia sama dia kena mewah lah. Ya, sama dia mewah. Sebab Allah Taala sebut Zina lin-nasi hubbus syahawati minal nisa wal banin wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am kan, wal has. Wal an'am binatang ternakan juga. Binatang ternakan, sawah ladang, itu semua dah tu. Itu semua benda hiasan kehidupan dunia. Cuma benda tu besar. Allah sebut, kata wa ma indakum yanfazu wa ma indallahi baqin. Barang yang ada pada sisi kamu pasti dia akan lenyap. Barang yang ada pada sisi Allah kan, dia tetap kekal. Dia tetap kekal. Barang yang ada pada sisi kita, ma indakum yanfazu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada sisi pasti akan lenyap suatu hari nanti. Sama ada kita yang pergi dulu ataupun harta yang pergi. Sama ada harta benda. Kalau harta benda tak pergi, kita yang pergi dulu. Bila kita pergi, mana macam harta terlenyap jugalah daripada kita. Tak dapat kita apa ke dah. Tengoklah macam daripada puati pada dalam kuburan. Apalah rumah aku ni, macam dah kena jual rasa rumah ni. Anak-anak dia nampak tak suka di rumah kan, dia nak tinggal rumah kerja, dia dah jual. Ada juga jadi tu anak-anak bergaduh kebuk rumah, hari rumah lepas jual. Jadi arwah ni tengok berarti dah tak ada rumah kan. Nampak? Lenyap habis. Dah jatuh pada orang lain pula. Gitu kan. Baik, seterusnya, jadi kerana itulah Rasulullah dan sahabat
radhiyallahu ta'ala telah meletakkan iman dan Islam mengatasi kepentingan nyawa, keluarga, bangsa, tanah air, harta dan juga lain-lain. Jadi Nabi kata kan, Nabi dan para sahabat meletakkan iman Islam lebih tinggi daripada nyawa, keluarga, bangsa, harta benda, tanah air kan, dan lainnya. Sebab iman Islam di atas. Nah gitu. Tapi cinta pada tanah air termasuk juga sebagai iman. Hubbul watan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk dalam iman. Masuk juga. Tak cinta tanah air macam mana? Kau tak cinta tanah air, kau jangan duduk tanah air, pergi keluar. Kan? Ada juga yang itu, dia tak suka macam bendera Malaysia ni, tak suka lah. Dia tak suka bendera Malaysia ni, dia tukar bendera lain. Dia pasang, kena itu sibuk kan, baru itu pasang bendera terbalik. Nak, ni dah senyap dah bendera terbalik tu. Dulu kan apa, bendera terbalik, kojap bendera terbalik, kojap bendera terbalik. Macam tu. Nampak? Dia macam tak suka dengan Malaysia ni. Kau tak suka, jangan duduk Malaysia, pergi tempat lain. Macam tu. Dah Malaysia bendera itu, takkan kau nak pakai bendera lain pula? Betul tak? Macam tu. Baik. Walaupun tidak dinafikan bahawa kepentingan tersebut juga mesti dipertahankan, tetapi iman Islam yang menyamatkan itu semua. Sesungguhnya sirah Rasulullah SAW membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan matinya manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Melainkan dalam Islam. So nak kata Islam tinggi. Islam tu tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Soalan tadi tentang harta budi. Kita nak minta. Tadi kan macam tentang budi, harta yang budi sebagai harta kan. Tapi untuk apa termasuk juga lah. Termasuk juga. Kan orang Arab ni lebih pada unta sebenarnya. Orang Arab dia unta dia banyak. Sampai itulah kalau kan ketika Nabi nak dibunuh, kan ditawarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Lepas tu dengan ada satu orang yang menyatakan ditambah lagi 100. Siapa yang berjaya membunuh Muhammad, maknanya dia mendapat 200 ekor unta merah. 200 ekor unta. Semana unta ni hartalah kepada orang Arab. Macam tu. Harta kepada mereka. Sebab benda tu mudah didapati, senang dapat. Dan harga dia pun mahal. Macam tu. Kalau kat Malaysia berapa harga unta? Kereta unta ada tak? Tak ada lagi. Yang ada rusa. Rusa ada, kereta rusa, van rusa. Van rusa dulu ada. Sekarang ni dah senyap pun rusa lah. Sebab van rusa, kancil. Van rusa tu, van rusa dia punya kurang lah, kualiti dia kurang. Van rusa sebab orang tak ramai pakai. Macam tu. Besok kau akan keluar pula unta. Tak tahu lah besok siapa yang menamakan unta. Jamal. Baik, ada soalan lagi? Ya. Dan memang sajak kan dia pakai apa dah? Pakai yang perempuan. Saya tak tahu perkembangan dia, tapi memanglah menyalahi lah. Kalau ikutkan menyalahi, kan? Dia sebenarnya lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau lelaki kena pakai lelaki lah.
Kalau lelaki kau kenalah pakai sandal lelaki. Kenapa pakai perempuan? Ini semua mengundang laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imej dia tu. Kadang orang macam ni dia nak publicity. Dia nak publicity, dia nak glamour. Tu jelah. Hati-hati ni masuk keluar artis kat sini. Selebriti kan. Dia orang macam ni memang dia nak publicity. Bila dapat publicity itulah jadi produk dia tu lakulah. Lakulah produk dia, orang akan belilah. Tapi yang jenis-jenis sama dengan dia lah, dengan kita, takkan kita nak beli produk dia. Tak. Tapi yang geng-geng dengan dia lah, yang segeng-geng dia belilah produk dia. Oh sajad glamour kan. Macam tu. Dan dia juga boleh kata, Tapi kerajaan ada ditindakan tu. tengok dia kata aku pergi Mekah tak ada apa-apa pun. Dia kan. Aku okey je, tak ada penggunaan balak belum macam mana, tak ada je. Jadi cara dia tu sebenarnya mengajak kawan dia sama join dengan dia. Teruskan kekal macam tu. Tak ada apa pun. Tak gitu. Tapi kalau undang-undang Islam di negeri Arab pun tak ada. Itu dulu. Mana? Kalau undang-undang Saya tak tahulah mana sana. Kan mana dibunuh ke tak dibunuh ke dan sebagainya. kalau kita dibunuh sebagai bukan rakyat. Okeylah dia bukan rakyat. Kau bukan rakyat Arab Saudi. Islam kan? Pandangan Islam. Pandang Islam. Jadi dia betul permainan agama. Dia kena ada satu fatwa. Mesti dipatwakan oleh para ulama kan, dan benda itu digazetkan kan, dan mesti ada orang yang mengarahkan. Ya sepatutnya yang apalah agung lah ataupun hakim mahkamah kan, mahkamah tinggi kan, mana yang authority lah. Jadi orang yang authority yang bagi keputusan, mana dia tak boleh lari lah. Tapi kalau setakat kita dia bagi keputusan, tak ada apa-apa lah. Tak ada kesan apa-apa oleh dia. Kan? Mesti orang yang authority dalam bahagian di Malaysia ni kan, bahagian agama, dia lah akan bagi fatwa, bagi pandangan dan sebagainya. Kalau benda tu kena diambil tindakan segera, kena ambil tindakan. Itu. Tapi kalau orang yang nombor satu dalam agama pun buat tak tahu yo, buat bangang, tak ada apa. Tak ada apa macam tu ke. Sebenarnya yang buat kesalahan ni bukan kadang orang Malaysia je. Orang negara lain pun kadang buat juga. Malah orang Arab tu pun kadang menipu juga. Boleh tutup boleh lah, tutup. Kadang orang Arab ni pun ada juga kaki-kaki penipu, menjual apa-apa rumah benda lah. Ada juga menipu. Hari tu pasal kes apa itu, air zam-zam kan. Kenapa tak dibenarkan menjual air zam-zam? Kerana pernah ditangkap di Arab itu, orang Arab sendiri jual air zam-zam, tipu. Nampak? Dicampurkan, campur air zam-zam dengan air biasa. Ada satu kilang, saya silap di Madinah ke apa, kilang tu diserbu lah, kerana jual air zam-zam campuran, tipu. Nampak? Nampak? Mana orang Arab sini pun menipu juga. Bukan orang kita je. Sebenarnya kalau dia nak ambil tindakan, dia nak ambil tindakan orang Arab dulu sebelum ambil tindakan orang Arab. Peminta sedekah, peminta sedekah pun kadang Arab tu penipu ada juga. Berpura-pura minta sedekah, tapi duit banyak, duit beribu-ribu dalam bank. Tak, kita tahu kan rumah dia besar rumah dia banglo, tapi ke situ minta sedekah, berpura-pura kan. Saya Arab tak. Jadi mana tak, rasanya pun sama juga. Wallahu alam bisawab. Kan, walaupun apa pun keadaan ada, hanya Allah Ta'ala saja lebih tahulah. Dia Allah Ta'ala lebih tahu. Kadang Allah Ta'ala menangguhkan azab, ada juga Allah Ta'ala boleh menangguhkan azab. Satu masa nanti dia akan tarik nyawa. Dalam keadaan kau masih lagi buat benda tak elok, aku tarik nyawa kau. Itu boleh. Itu namanya istidraj.
Tahu tak istidraj? Istidraj ini maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat banyak-banyak, bagi sampai dia lupa, lepas tu datang lagi aku tarik nyawa kau. Itu nama istidraj. Yes, bagi nikmat, kau buatlah, tak ada kena apa-apa, selamat, sejahtera, tak ada pun kena balak, tak ada pun kata tumbang ke situ, tak ada pun kata masuk dalam tanah, tak ada. Itu nama istidraj. Nikmat yang dibagi, besok satu masa tu aku tarik, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah perbincangan kita. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'ana fatayya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum. Finish ya.